Semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar bab 1 untuk sains tingkatan 2 iaitu biodiversity. Izinkan cikgu memperkenalkan diri. Nama cikgu Siti Fatimah binti Abdullah Muzaffar Shah. Cikgu akan mengajar awak untuk tahun ini sains untuk tingkatan 2. Jom kita tengok dulu apakah tema untuk pelajaran kita hari ini. Tema kita ialah penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Tajuk kita adalah biodiversity, standard kandungan, kepelbagaian organisma. Standard pembelajaran, kita akan belajar 2 standard pembelajaran hari ini iaitu menghuraikan dan berkomunikasi mengenai biodiversity dan mewajarkan keperluan pengurusan biodiversity yang berkesan. Untuk kriteria kejayaan, awak sepatutnya akan diperkenalkan dengan satu konsep biodiversity dengan betul dan awak akan dibimbing dengan 4 keperluan pengurusan biodiversity dengan betul. Manakala untuk objektif pembelajaran di akhir pelajaran nanti, awak sepatutnya dapat menghuraikan dan berkomunikasi mengenai biodiversity. Kepelbagaian organisma. Malaysia merupakan salah satu daripada 12 buah negara mega biodiversity di dunia. Bila disebut perkataan mega biodiversity, maksudnya Malaysia ni ada banyak sangat haiwan, banyak sangat tumbuh-tumbuhan. Dan haiwan dengan tumbuh-tumbuhan ni ada banyak pula dia punya jenis-jenis dia. Okay, keadaan di Malaysia yang beriklim khatulistiwa menjadikan habitat yang sangat sesuai untuk pelbagai jenis organisma. Pelajar-pelajar yang cikgu kasihi sekalian, apakah maksud biodiversity? Okay, biodiversity ialah kepelbagaian organisma, sama ada mikroorganisma, haiwan atau tumbuhan disebut sebagai biodiversity. Maksud kepelbagaian ni adalah kalau kita nampak kucing. Kucing tu sebenarnya, kucing tu ada banyak lagi family-family kucing. Kalau kita kata pisang awak, pisang berangan, macam-macam. So itu semua adalah kepelbagaian. Kenapa wujud biodiversity? Biodiversity ni sebenarnya wujud akibat kepelbagaian habitat dan cuaca. Jadi kalau kita tengok kenapa ada tumbuh-tumbuhan kat kawasan tu, kenapa kat tempat lain tak ada, dia ada faktor-faktor dia. Sebab faktor-faktor ni dia mestilah ada kaitan dengan kat mana haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan tu wujud. Ya, organisma yang berbeza mempunyai ciri-ciri yang berbeza untuk menyesuaikan diri dan bermandiri di habitat masing-masing. Kalau kita tengok kucing kat Malaysia ni, kebanyakannya bulu dia sederhana tebal lah sebab tempat kita panas. Macam kucing dekat tempat lain mungkin bulu dia lebih tebal kerana tempat sana tu sejuk. Dan macam-macam lagi lah faktor-faktor lain yang boleh menyebabkan dia sesuai untuk hidup di situ. Seterusnya, biodiversity ni meliputi kepelbagaian pada peringkat genetik. Okay. Kepelbagaian genetik ni ialah kepelbagaian dalam spesies mengikut variasi gen mikroorganisma, haiwan atau tumbuhan. Okay, kepelbagaian biodiversity. Biodiversity merupakan khazanah yang tidak ternilai dan warisan alam semula jadi yang harus dikekalkan. Sumber makanan, yang tadi tu dia jadi kita kata benda yang perlu dikekalkan. Okay? Sumber makanan. Jadi bila ada banyak biodiversity, kita ada banyak sumber makanan. Sebab apa? Haiwan dan tumbuh-tumbuhan ni akan membekalkan pelbagai sumber makanan kepada kita. Keseimbangan alam, biodiversity akan menyediakan satu kita nutrien, pendabungaan dan interaksi antara organisma. Ini akan mewujudkan keseimbangan alam. Biodiversity juga merupakan tempat rekreasi iaitu kawasan yang kaya dengan biodiversity boleh dibangunkan sebagai tempat rekreasi. Untuk perubatan, biodiversity juga sesuai dijadikan sumber perubatan kerana tumbuhan herba digunakan secara meluas dalam pembuatan ubat-ubatan dan kosmetik. Biodiversity juga merupakan sumber kepada bahan mentah industri kerana ia membekalkan kayu balak, buluh dan rotan sebab ia adalah contoh hasil hutan yang digunakan untuk membuat
pelbagai alat muzik, perabot serta untuk membina bangunan. Biodiversiti adalah sumber bagi pendidikan. Manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencipta teknologi terkini melalui penyelidikan saintifik terhadap mikroorganisma, haiwan dan tumbuhan. Jadi kalau biodiversiti ni sangat penting untuk kita, maka kita kena tahu bagaimana biodiversiti ni perlu diuruskan dengan cara yang berkesan. Maksudnya kita nak kita punya biodiversiti kita ni kekal sampai bila-bila. Maksudnya kita ni bukan kita je nak guna, tapi anak cucu cicit kita semua nanti akan gunakan lagi semua biodiversiti yang ada ni untuk pelbagai faedah. Jadi yang pertama, untuk pengurusan biodiversiti secara berkesan, memang tidak dapat dinafikan bahawa kita sangat memerlukan bahan mentah seperti kayu untuk tujuan pembangunan. Namun demikian, aktiviti perhutanan perlu dikawal untuk memelihara biodiversiti kita daripada kepupusan. Ini bermaksud, walaupun kita perlukan balak, tapi balak kita tu perlulah kita kawal supaya kita boleh tebang balak yang telah matang dan kita pastikan balak yang masih muda dapat digunakan pada masa akan datang. Kaedah-kaedah untuk memelihara dan memelihara biodiversiti. Yang pertama ialah mengharamkan pembunuhan atau pemerdagangan haiwan dan tumbuhan yang endemik dan terancam melalui Akta Perlindungan Hidupan Liar tahun 1972. Yang kedua, kita boleh melindungi habitat dengan mewujudkan taman negara, taman laut, hutan simpan dan sanctuari hidupan liar. Dan yang ketiga ialah ia boleh dipelihara melalui program pembiakan seperti tapak semaian anak-anak benih untuk membantu perhutanan semula dan pusat penetasan. Apa beza pelihara dan pelihara? Pelihara ni maksudnya benda yang ada tu kita jaga bagi elok. Macam kita jaga kucing. Kucing tu baru lahir kita jaga elok-elok. Contoh pelihara tu maksudnya benda tu dah tak elok. Dah nak pupus, dah sakit, dah mengalami sesuatu benda yang tak baik kat dia. So kita bagi dia elok balik, kita baiki balik, kita sembuhkan dia balik. So dalam kes penyu ni dah makin sikit lah. Dah kurang bilangan dia. Dia dah nak hampir pupus. Jadi cara nak pelihara dia adalah mengadakan satu program pembiakan seperti tapak semaian anak-anak benih dia. Okey. Tu kalau untuk pokok kita nak tanam semula, tapi kita kena ada satu tapak semaian. Kita letak nak bagi dia hidup dulu, baru kita pindahkan dia ke dalam hutan semula. Dan untuk pusat penetasan penyu ni maksudnya tempat tu tak boleh orang ambil penyu. Untuk khas untuk nak bagi penyu menetas saja. Mengharamkan, seterusnya kita perlu mengharamkan pembunuhan atau pemandangan haiwan dan tumbuhan yang endemik dan terancam melalui Akta Perlindungan Hidupan Liar. Tujuan memelihara dan memelihara, pihak berkuasa perlulah melindungi habitat dengan mewujudkan taman negara, taman laut, hutan simpan dan sanctuari hidupan liar. Ni contoh yang cikgu sebut tadi, itu dipelihara melalui program pembiakan seperti tapak semaian anak-anak benih untuk membantu kehutanan semula dan pusat penetasan penyu. Spesies endemik ni apa? Spesies endemik ni bermaksud spesies yang hidup berkelompok di hutan yang terbatas di sebuah lokasi tertentu. Maksudnya kalau contohnya macam harimau. Harimau ni dia duduk mesti dekat hutan yang macam mana. Dia takkan duduk dekat tempat lain. Dia mesti duduk kat negara tu, hutan macam tu. Jadi kawasan tu dah jadi kawasan yang berkelompok untuk habitat dia sesuai banyak tu je. Tapi kalau habitat dia rosak ataupun habitat dia jadi macam mana ke, jadi dia terbatas. Kalau habitat dia makin kecil, mungkin dia akan matilah. Macam panda, contohnya panda duduk kat negara China. Katakan panda tu tempat dia dah tak sesuai untuk hidup, mungkin bilangan panda kat dunia ini akan berkurang. Endemik ni maksudnya dia duduk kat tempat yang terbatas. Kalau macam kucing lain, kucing boleh duduk je kat mana-mana pun. Negara mana pun kucing ada.
Tu kita tak panggil dia spesies endemik. Spesies endemik ni dia terbatas dekat satu-satu lokasi saja. Dia mesti duduk kat situ saja. Walaupun kita rasa macam iklim hampir sama, kita nak pindahkan dia pergi tempat lain tapi tak sesuai. Mungkin sekadar macam duduk kat zoo ke apa, tapi untuk dia nak membiak, untuk dia nak hidup dalam keadaan yang seperti biasa tu tak sesuai. Jadi itu yang kita panggil dia spesies endemik. Okay, contoh tumbuhan dan haiwan endemik di Malaysia ialah bunga pakma, periuk kera. Periuk kera ni nama saintifik dia adalah Nepenthes, penyu belimbing, harimau Malaya dan gajah pygmy, iaitu gajah keledai Borneo. Inilah contoh yang cikgu bagi tadi. Iaitu bunga pakma, periuk kera, okay, penyu belimbing, harimau Malaya. Gajah pygmy, pemeliharaan in situ dan pemeliharaan ex situ. Langkah pemeliharaan biodiversiti boleh dikelaskan kepada pemeliharaan in situ dan pemeliharaan ex situ. Pemeliharaan in situ mengekalkan spesies di habitat asal seperti taman negara, hutan simpan kekal dan taman laut. Pemeliharaan ex situ pula mengekalkan spesies di luar habitat seperti zoo dan taman botani. Sekarang mari kita buat latihan formatif 1.1. Okay, soalan pertama, apakah maksud biodiversiti? Okay, biodiversiti ialah kepelbagaian organisma sama ada haiwan, tumbuhan atau mikroorganisma. Ini soalan kedua, bagaimanakah biodiversiti dapat menjana ekonomi? Biodiversiti akan menyediakan bahan mentah seperti kayu balak, kelapa sawit dan getah, tumbuhan herba untuk pembuatan ubat-ubatan dan kosmetik serta tempat rekreasi. Yang ketiga, apakah maksud spesies endemik? Dan berikan 2 kaedah untuk memelihara dan memelihara spesies endemik. Jawapan bagi soalan ketiga ialah, jawapan untuk soalan ketiga, spesies asli atau khusus yang ditemui pada satu kawasan tertentu sahaja. Kaedah untuk memelihara dan memelihara ini ialah menanam semula pokok dan memperketatkan undang-undang. Mana-mana jawapan yang boleh terimalah. Untuk jawapan yang keempat adalah berikan beberapa contoh spesies yang terajak di Malaysia. Orangutan, harimau Malaya, landak, pelanduk, burung enggang, burung pakma, periuk kera dan apa-apa jawapan yang boleh awak berilah. Okay, setakat itu saja. Cikgu harap awak boleh buat semua nota yang cikgu bagi ni dalam buku nota dan latihan. Okay, bye-bye. Jumpa lagi minggu depan.